bagaimana orang Ansar sedih dan menangis mendengar kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi tauladan kepada umatnya adalah akhlaqul wafa. Al-wafa artinya memenuhi hak orang lain yang berjasa kepada kita, membalas jasa orang lain dengan semampunya untuk kita membalas. Sifat al-wafa ini diajarkan di dalam syariat Islam dan bahagian daripada akhlak baginda Rasulullah adalah sebagai tanda menghargai apa yang orang buat kepada kita untuk kita ingati. Perbezaan kita berbuat baik kepada orang dan orang berbuat baik kepada kita, perbezaannya adalah kalau kita berbuat baik kepada orang, usahakan lupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Bila orang berbuat baik kepada kita, jangan kita sekali-kali melupakannya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita kalau boleh lupakan, kerana khawatir kalau mengingati ihsan kita pada orang, khawatir kita takut riya. Takut kita mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada orang, dan ini boleh menggugurkan amal perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu gugurkan amal perbuatan infak sedekah kamu itu dengan al-man, mengungkit-ungkit apa yang kita beri kepada orang, wal adha, atau menyakiti orang yang kita beri. Namun jasa orang kepada kita, kita mesti ingat untuk kita membalasnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang mengucapkan salam kepada kamu, yakni mendahului kita berbuat baik, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau kalau paling tidak equal, karena sama. Di sini diajarkan kita untuk membalas ihsan orang dengan ihsan yang lebih baik. Dalam Al-Quranul Karim, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kamu ihsan seperti Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menanyakan soalan-soalan kepada kaum Ansar. Di saat Nabi masa itu dalam Fathu Makkah, saya ingat, atau perang Hunain. Ketika mendapati harta rampasan perang, maka Nabi mengagihkan harta rampasan perang kepada mereka yang hadir bersama dengan baginda Rasulullah. Didapati Nabi memberikan kepada orang Mekah banyak, lebih daripada orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Dalam hati kecil orang Ansar macam terkilan. Kenapa Nabi bagi orang Mekah lebih daripada orang Madinah? Orang Ansar kata, alah, Rasulullah dah memihak kepada bangsanya sendiri, lebih daripada Mekah. Beri banyak kepada orang Mekah, ini dah kembali kepada gengnya, lebih kuranglah kelompoknya sendiri. Berita itu sampai kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Rasulullah memanggil kepada seluruh orang Ansar. Setelah kumpul semua, Nabi tanya, ada di antara kamu yang selain daripada Ansar? Katanya tidak ada. Kata baginda Rasulullah, wahai sekalian orang Ansar, apa kata-kata yang telah sampai kepada aku daripada engkau? Katanya daripada orang Ansar. Dikatakan, aku mendengar kalau ada yang mengatakan kalau Rasulullah sudah cenderung kepada kepada orang Mekah, yakni dengan memberikan harta kepada orang Mekah lebih daripada orang-orang Ansar. Adakah itu yang kamu katakan?
Kata baginda Rasulullah, bukankah engkau dalam keadaan sesat, lalu engkau mendapatkan hidayah karena aku? Bukankah engkau dahulu dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, lalu Allah beri petunjuk karena aku? Disebutkan oleh Nabi apa yang Nabi dah buat kepada Ansar. Sengaja Nabi untuk mengatakan demikian, untuk mengetahui apa nikmat yang Allah beri kepada Ansar disebabkan oleh baginda Rasulullah. Kata Nabi, jawab aku punya perkataan ini. Kata Ansar, nak jawab apa Rasulullah? Kata Nabi, boleh kamu jawab bagi tahu kepada aku, ya Rasulullah, bukankah engkau dahulu susah di Mekah dan kami layan engkau di Madinah? Bukankah engkau dahulu lari daripada Mekah, kami pelawak engkau di Madinah? Bukankah engkau dahulu terusir, kami yang membela engkau? Jawab seperti itu, kata Nabi kepada orang Ansar. Orang Ansar serentak mengatakan kepada baginda Rasulullah, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, apa yang kami buat semua adalah fadl dari Allah kepada kami kerana engkau. Di sini orang Ansar belajar daripada Nabi, walaupun realitinya itu yang menyambut Nabi di Madinah, orang Ansar yang tolong Nabi di Madinah, orang Ansar yang bela Nabi di Madinah, orang Ansar, tetapi diajarkan untuk tidak mengingati apa yang kita sudah buat pada orang. Orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, apa saja yang kami buat itu adalah anugerah daripada Allah, bukan kami. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang Ansar, yang kamu katakan kepada aku, yakni tentang pengagihan harta itu, kata baginda Rasulullah, ini orang-orang Mekah balik ke Mekah dengan kambingnya, dengan ontanya, dengan harta yang mereka bawa. Kamu balik pergi ke Madinah bawa Rasulullah. Mana lebih baik, bawa kambing ke bawa Rasulullah balik ke Madinah? Maka orang Ansar sedih dan menangis mendengar kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bahagian daripada wafatnya Nabi. Nabi membalas ihsannya orang Ansar. Nabi tidak duduk di Mekah. Sebab perjuangan Nabi di Madinah itu sebagai permulaan terbukanya dakwah baginda Rasulullah dengan pertolongan Ansar, dengan perjuangan orang Ansar, dengan pembelaan orang Ansar diingati oleh Nabi sehingga Nabi rela meninggalkan kampung halamannya untuk bersama dengan orang-orang Ansar mengingati ihsannya orang Ansar kepada baginda Rasulullah. Katanya, laulal hijrah lakuntu rajulan minal ansar. Kalau bukan oleh kerana aku ini berhijrah, aku nak jadi salah seorang ansar. Kalau orang Ansar lalu di satu lorong, lorong yang lain, aku ambil lorongnya orang Ansar. Cinta orang Ansar bahagian daripada iman, benci orang Ansar bahagian daripada munafik. Kata Nabi SAW, kedudukan yang Nabi berikan kepada Ansar luar biasa, dan ini bahagian daripada sifat wafa, memenuhi atau membalas ihsan orang dengan kemampuannya. Diingati ihsan orang itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.